Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una. Allah Rabbi zidna ilman nafi'a, zidna ilman nafi'a. Allahumma alhimna bi ilhamil malaikatil muqarrabin wal karubiyyin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dengan izin dan limpah karunia daripada Allah dapatlah kita sama-sama berjumpa kembali dan seterusnya dapat sama-sama kita menyambung semula pelajaran kita. Jadi berbalik kepada pelajaran kita masih lagi membicarakan di dalam bab perkara-perkara yang disebut daripada Quran dan hadis, dan begitu juga barang-barang yang datang daripada hadis pada memberitahu kegembiraan di atas orang-orang yang mukmin, kemudian pada menyatakan berlindunglah kita daripada azab kubur, dan juga dalam bab ini nak menceritakan kepada kita bahawasanya yang datang daripada hadis juga annal bahaima, bahawasanya binatang-binatang itu tasma'u azab al-qabri, mendengar akan azab kubur. Jadi pada pembicaraan yang telah lalu disebut kepada kita keadaan azab di atas orang-orang yang mati berkhilaf-khilaf lah, yakni bersalah-salahan lah, dengan sebab bersalah-salahan maksiatnya, yakni banyaknya ataupun sedikitnya. Jadi kalau maksiat tu banyak, maka banyaklah azabnya. Kalau maksiat tu sedikit, sedikitlah azabnya. Begitulah juga pada masalah besar dan kecil. Dah, kalau banyak buat dosa besar, besarlah azab dia. Dah, kalau kecil dosa dia, maka kecillah azabnya. Jadi baiklah, tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung lagi kitab kita. Qala al-muallif rahimallahu taala, dan riwayat daripada Dailami daripada Anas marfu', yakni marfu' tu hadis tu dia panggil hadis marfu'. Dah, hadis ini menyebut barang siapa mati daripada umatku, ia mengerjakan pekerjaan kaum Lut. Dah, dia melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh kaum Lut. Kaum Lut ni mudah kata tak, dia mendatangkan lelaki sesama lelaki. Kalau bahasa hari ni orang panggil gay. Dah, dia bahasa perkenalan kau orang jatah. Orang kena dia tak berahi. Lepas tu dia proses lagu mana tu,
Orang panggil dia masuk ikut, tidak masuk ikut immigration. Orang masuk lek siang tu, orang pakai cok pasport lalu ikut immigration. Dia dah bahang perahu tang kulit belakang. Tu dah. Baik. Jadi kerjaan tu dia panggil kerjaan kaum Nabi Lut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dipindahkan dia Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka itu, yakni dipindahkan kepada azab. Jadi Allah Taala buat satu penempatan suku yang dia ni semata-mata nak buat azab je. Dah. Hingga dibangkitkan dia serta mereka itu. Dah. Jadi Allah Ta'ala ni ambil orang ni, letak satu azab suku mana. Ya. Allah Ta'ala hipung dia ni dengan puak-puak tu, puak-puak kaum Lut tu. Jadi esok-esok dibangkitkan hari kiamat esok-esok serta dengan kaum Lut selalu dah. Dia cari geng dia. Jadi amalan-amalan kaum Lut ni, di antaranya ialah mendatangkan lelaki sesama lelaki. Hari ni banyaklah. Kalau di negara-negara barat tu, siapa padri-padri dia tu luluh dah. Nikah lelaki sama lelaki. Dia kalau tengok orang segak, orang tubuh sedak, orang body katang gitu, jaga titik LU buat dia kelih. Beda. Dan di antara amalan-amalan kaum Lut tu, dia suka duduk tepi jalan. Dia beri duduk tepi jalan. Jadi tak ada pasal-pasal, rumah ada. Dia duduk bira jalan, setambung duduk bira jalan. Itu amalan kaum Lut. Jadi berkala dia mati tadi, Tuhan pindah lalu. Sehingga dibangkitkan serta mereka itu. Bangkit esok-esok jumpa sama-sama geng dia belakang. Jadi dalam ni dia tak cerita bentuk azab dia. Itu yang dia sebut dalam hadis kita. Kemudian lagi, macam-macam jenis azab yang disebutkan. Riwayat daripada Ibnu Abi Dunya, daripada Masruq, katanya, tiada daripada mayat yang mati padahal ia mencuri. Satu kes tu, orang mati tu dia mencuri. Kadang-kadang mati tengah curi pun ada. Curi wayar kabel, jatuh orang tanu supaya keluar. Orang ingatkan keluar mampu, rupanya curi wayar kabel. Mati dalam keadaan hidup dia tu, mati dalam keadaan curi. Atau ia berzina, mati dalam keadaan berzina. Atau ia minum arak, atau ia mendatangkan sesuatu daripada perkara ini. Maknanya dia buat mari, dia datang dalam apa-apa 2-3 perkara dosa tadi, disebut kepada kita, dijadikan sertanya suja'ani. Jadi Allah Ta'ala buat khah ke dia suja'ani. Apa dia suja'ani? Yakni 2 ekor ular, 2 ular yang berani kedua-duanya. Mana ular yang berani ni? Ular yang bakal lah. Yang menggigit kedua-duanya itu di dalam kubur. Jadi oksep-sep puak curi ni nak sadar bimbang lah. Ada dah yang dia. Tambah-tambah di hari ni, kalau sebut kes curi ni, ya Allah, dah uti saya nak sebut curi ni. Tak boleh kelipon apa hak dak curi. Cuba sebut kita. Bahawa ni wakabah saya di Tanjung lah, bandar tu,
Atak curi. Curi atak. Naik orang datang curi atak. Curi atak, curi tangga. Tangga curi. Tangga kayu tu kan, dia boleh pecah, curi. Kenapa orang nak curi? Itu bukan apa? Curi. Berjumpa dah poin sebab apa orang boleh curi. Sebab masyarakat dia hari ni diajar dengan mencuri. Pasal tu jadi curi. Sebab tu curi kelas bawah tu dia panggil low class. Curi hak peringkat bawah. Sebab apa jadi gitu? Hak atas tu curi kau. Curi piti negara. Bahan piti negara. Jadi tak belik kalau rakyat curi pun. Sebab apa? Oleh atas tu boleh curi. Curi piti lembu. Piti lembu ni bahan ke dia. Dulu kita dengar piti tabung haji, piti KWSP. Ya, sebab apa? Dia ada peluang curi, maka dia curi lah. Jadi tak pelik lah kalau orang bawah ni boleh curi. Sebab apa? Orang bawah ni ikut hak atas. Hak atas curi, hak bawah pun curi lah. Curi belaka. Baik. Jadi itu satu jenayah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, hukum dia jelas-jelas dah. Jadi orang curi itu siapa satu peringkatnya, bila cukup nisab dia, cukup syarat-syarat dia, Tuhan hukum atas muka dunia ni kena kerak tangan. Curi. Lepas tu pula berlaku apa lagi? Berzina. Zina ni di akhir-akhir ni jadi pesta. Ada pesta berzina. Orang buat parti berzina ni, buat parti macam makan gula. Bakar duk ramai-ramai, tak kira lah. Dah minum arak dulu. Sudah minum arak tu pakak lah. Jadi supaya menatang tu. Dah natang tu kalau dia sama dia tu hak bapak tu je boleh. Ada pun hak-hak lain petak-petak siung tembak lari gitu je dak dah sangat bapak. Ni dak ni. Kalau tambah-tambah malam-malam tahun baru seperti baru ni kan. Malam tahun baru tu di bandar-bandar besar tu ada pesta zina. Dah, buat keduri macam keduri lah. Zina ni. Sekali dengan arak sekaligus dah. Siapa apa ikat tu. Jadi hak jenis-jenis gini Allah Subhanahu Wa Taala cadang ke dia tu kau 2 ekor ular. So pada anaconda tu lagi. Duduk dalam tu kakak jatuh dia tu sapalah hari kiamat. Baik. Kemudian dan riwayat daripada Tahawi dan Abu Shaykh daripada Ibnu Mas'ud marfu'an. Hukum hadis ni dia panggil hadis marfu'. Disuruhkan dengan seorang hamba daripada hamba Allah. Disuruhkan dengan seorang hamba. Hamba mana? Yakni daripada hamba-hamba Allah. Bahawa memukul di dalam kuburnya 100 dera. 100 kali pukul. Maka senantiasalah ia memohonkan Allah Ta'ala dan mendoakan dan meminta doa hinggalah jadi 1 dera jua. Maka memenuh kuburnya itu dengan api dan dengan 1 pukul itu maka tak kala terangkat daripadanya dan siuman ia, maka berkata atas apa dera kamu akan daku. Berkata mereka itu bahawasanya kamu akan sembahyang dengan tiada bertahur. Dah. Jadi satu kes lagi. Ni dia nak ayat dalam ni. Kes hukuman yang Allah Ta'ala hukum dalam kubur. Seorang hamba Allah tu dia masuk dalam kubur. Dah. Jadi Allah Ta'ala tugaskan kepada seorang hamba, yakni daripada malaikat dia tu,
suruh pergi pukul orang tu dengan 100 kali pukul. Dah. Jadi kes tadi, maka memenuh kuburnya api dengan satu pukul itu. Maka tak kalau terangkat daripadanya, dah bila pukul, siuman ia. Maksudnya sudah kena pukul tu sana, sampai satu masa tu sedarlah. Dah hilang apa benda orang panggil siuman. Tak kala kena pukul tu tak sedar, tak ingat apa sekara pun. Tak kala dia sedar, dia berkata, atas apa dera kamu akan daku? Sebab apa yang menggupukul kat aku ni? Dah. Berkata mereka itu, yakni orang yang memukul tadi, bahawasanya kamu sembahyang akan sembahyang dengan tiada bertohor. Maksud bertohor tu, sembahyang dalam keadaan dia ni tak suci. Macam cerita hak minggu lepas lah, pada masalah orang yang tidak suci daripada taharah dia, dengan makna ia tidak beristibrak di dalam hadas dia. Bila dia kecing, dia tidak istibrak. Jadi dia tak ambil cana dalam masalah taharah dia, dalam masalah bersuci dia. Maka dalam hal keadaan gitu, dia pun sembahyang. Maka sembahyang dia itu dalam keadaan tidak bertohor. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, bila kita ngaji kitab fiqh, belum daripada kita nak ngaji bab sembahyang, dia ada bab dulu. Dia panggil kitabut taharah. Waktu siapa-siapa akhir lagi balik, wajib kena ngaji kitab tu. Dia panggil ngaji waktu tu dengan makna belajar dia tu belajar secara fardu ain. Ala kulli mukallafin, di atas tiap-tiap mukallaf kena berlaku. Bila nak belajar bab taharah, dia akan sebut pasal bersuci. Bersuci itu bahasa Melayu. Bahasa Arab sebut taharah. Bila nak sebut taharah, dia kena belajar bab air. Sebab di antara alat-alat suci itu air. Air tu pula dia bahagi pula berapa air. Ada air mutlak, ada air musta'mal, ada air mutanajis. Jadi mutlak tu pula mutlak yang macam mana? Ada mutlak semata-mata mutlak. Ada mutlak muqayyad, ada mutlak ghairi muqayyad. Tu kena ngaji dengan Tok Imam Ustaz Zul. Suruh dia buka kitab, lepas-lepas orang ngajar tu simpan 2, 3, 4 orang. Minta Tok Imam kita baca bab taharah sikit. Mutlak tu dengan semakna semata-mata air. Tapi walaupun semata-mata air, ada juga dia panggil ghairi muqayyad. Ghairi muqayyad ni air yang tidak ada sakut dengan apa-apa, semata-mata air sungguh. Ada juga air mutlak muqayyad. Muqayyad tu dikaitkan dengan sesuatu. Air itu suci. Tetapi dia walaupun mutlak, dia tak boleh menyucikan. Pelik ke tak? Seperti orang panggil air nyor. Nyor tu dia panggil muqayyad. Air tebu. Air dia tak ada musta'mal. Dia, tapi dia muqayyad. Adakah waktu boleh bersuci? Tak boleh. Ada air pula musta'mal. Musta'mal tu mana air pakai dah. Ada pula air mutanajis. Jadi perbahasan tentang air tu tuan-tuan sekalian begitu panjang sekali kalau kita belajar dalam kitab fiqh.
cara nak suci. Sehingga kan air yang mengalir dalam baru, dalam kuban, dalam cenera, dalam parit tu dia bahas belaka-laka. Dah. Sebab air tu kadang-kadang dia kata air yang apa nama ni suci daripada apa? Daripada bau, warna, rasa, dia kira belaka. Nah. Dan sehingga dibahas dalam kitab fiqh, air tadi dia suci. Tapi kan warna dia berubah. Lagu mana pula? Bahas belaka lah. Supaya air duduk dalam perdu nipah. Air hok jadi air seluk dalam rok sagu. Kira berlaku. Pasal apa? Nak jadi sah sembahyang diri seseorang itu tak kala dia suci dengan air tadi. Jadi dah kalau dak pandai nak kira gua dia sembahyang dia mai. Ni dia masuk dalam arti kata orang yang bersembahyang tapi tidak dalam keadaan tahur, tidak dalam keadaan bersuci. Lepas tu bila reti air pula kena reti najis pula. Pasal apa? Bila manusia tu ada najis di dia tak kala dia sembahyang, tu payah. Kena belajar cara nak menyucikan pula. Nak menyucikan najis. Awak lagu mana? Ni SPN dah ajar ni. SPN dah ajar. Dah. Ada dia panggil najis aini, ada dia panggil najis hukmi. Dah. Kalau kita tanya hak SPN, najis aini dengan najis hukmi itu tak boleh nak jawab. Sebab apa dalam SPN dah ajar hak perisa SPN tu, apa benda SPN? CJ persoalan mahsyar dia panggil. Tu SPN. Orang duk sibuk ke SPN hak ni. Kita kena sibuk SPN ni mo. SPN selagi ni. Soalan apa nama ni? Peperiksaan mahsyar SPN. Jadi hak tu lepas ke tak tahu. Sebab dia hari ni kalau orang puang ada anak kecil berok atas latar, berok atas min, berok atas tal. Ni rumah pakai tal belaka kan. Nak cuci lagu mana? Nak cuci lagu. Jatuh air kecil tu, nak duk kecil tu. Hak learning kau, dia pakai apa ni? Dia pakai ambil air kecil tu, dia ambil kain tu, dia pun buang. Dah. Buang hak yang pertama tu dia panggil buang hak air ni. Air najis tu. Dah. Lepas tu adakah najis tu telah hilang situ? Ustaz, dah hilang lagi. Dia ada lagi najis situ. Dia panggil najis dia. Najis hukmi. Najis yang dibahasakan kepada hukum. Diri najis tak ada dah. Lepas tu nak buat guana menghilangkan najis hukmi tadi. Dah. Kalau hendak belajar ke ambil air ke dia cuba. Bila cuba, hak tu pula menarak asal kita kata hak 3 jekar jadi sedepa dah. Jadi orang tu yang kena belajar pasal apa? Untuk mengesahkan amal ibadah kita. Tu bab taharah. Bab suci. Suci apa? Suci daripada najis. Suci daripada haid. Suci daripada nifas. Suci daripada istihabah. Satu hal pula. Kena belajar. Kita orang lelaki ni kena belajar ke dah? Kena belajar jugalah pasal kita ada orang puan. Bak nifah pun kena belajar juga. Sebab apa? Kaki kita ada, kalau tak ada bini lagi, kaki kita akan bini. Kalau ada bini dah, dia kena jumpalah benda ni.
Panjang cerita nak kamu. Jadi benda tu dia ada petembel awal berlaku. Dia ada sakut menyakut berlaku. Patut dia hak bini kita dah pandabung lah kamu apa sebab aku ni. Dak dia dah akan jadi gitu. Tapi hari ni kalau sebut hak sekolah hak ala kemakan gaji nungka. Nah, pakak-pakak hunga, pakak-pakak lopak tega. Tapi hak ala gesah nak jadi ibadat ni ada berapa orang hak bersungguh? Cuba kira molek. Masa saya mengajar di pejabat mula saya tanya suti pejabat. Saya kata dalam bab nifah lah, sesikit-sikit paling kurang nifah tu lama mana? Sebanyak-banyak nifah lama mana? Suti pejabat tu tak ada jawab seorang apa. Kok ada cucu ada dah. Ada yang kata sehari, ada yang kata 40 hari, ada yang kata macam-macam. Jadi sini saya tak buat interview lah. Dan kalau kita interview sini jadi payah sebab kita nak mengajar benda lain. Jadi pakak-pakak pergi carilah. Pasal apa? Nak wisah jalan ibadah kita. Dah. Kalau dah sah jalan ibadah kita bawa benda tu dalam semayang. Bila kita semayang dalam keadaan kita ni tak sah semayang, tak cukup syarat sah semayang, hukum dia tak semayang. Bila hukum dia tak semayang, maka dia masuklah dalam bab kita mengaji tak ni. Dia kata apa? Tak kalau dia sedar daripada pukulan tadi dia tanya, dah apa yang mempukul aku yang parok nak ni? Dia pun kata, yang mukul tu, kamu sembahyang akan sebagai sembahyang dengan tidak bertahur dan lalu engkau dengan orang yang kena zalim maka tiada engkau ditolong akan dia. Mung ni termasuk daripada golongan-golongan yang menzalimi akan diri kamu. Jadi mung di hari ni tak boleh nak tolong dah. Baik. Itu di antara kes-kes yang ada dalam kubur. Maka dia sebut lagi, dan riwayat daripada Baihaqi dan lainnya lain daripada Baihaqi pada hadis Isra', diceritakan pada hadis Isra' yang begitu panjang, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam lalu pada malam Isra', tak kala di Isra' tu nak pergi ke Mi'raj tu lalulah Rasulullah tadi di atas beberapa kaum. Kaum tu dia sifat adalah ni, dipecahkan kepala mereka dengan batu. Sama nampak penuh pok dia tu, ambil batu pakai kata kepala. Tiap-tiap pecah kembali seperti barang yang ada dahulunya. Ada orang tu seorang hak tu duk tahan kepala, katok tu kok berapa ni. Sudah katok berapa kepala tu takut semula. Katok pula. Tiada lumpuh mereka itu. Mana hak jom ngatok dak kena katok tu tak ada nampak lelah. Dia katok sama dah. Tiada lumpuh mereka itu sesuatu daripada demikian itu. Kataku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Jibril, siapa mereka itu? Maka katanya, ialah mereka yang memberatkan kepala mereka daripada sembahyang. Berat kepala dengan maknanya patut dia sujud ke Tuhan, dia akid kepala dia tak peringatkan kepala dia tu untuk semayang. Itu maksudnya gitu. Sebab apa? Semayang ni memanglah disebut dalam Quran.
innaha lakabirah. Semayang-semayang ni berat. Illa alal khashi'in. Jadi nak tolak berat tu dengan makna semayang ni akan jadi ringan alal khashi'in, di atas hati-hati yang kosong saja, baru semayang tu jadi ringan. Dah. Semayang ni akan jadi ringan bila orang ambil berat. Dah. Tu saya buat terjemah semula. Bila orang yang mengambil berat tentang sembahyang, maka sembahyang tu jadi ringan. Bila orang tu merengang-rengangkan sembahyang, maka sembahyang tu jadi berat. Kita buat rengang-rengang. Sebut rengang-rengang ni orang panggil buat loleh-loleh lah. Asadah lagi. Pasal asadah. Tapi rasa nak curuk pukul lembu sikit, dia kata curuk dululah. Jadi bawa mesin dia tu kau, bawa trailer ke guning dia, 2-3 guning di perang. Dah. Jadi semaka kita kata nak kunang. Ni buat loleh ke dia. Dah. Dia semaka pukunang tu kan. Kotor ni mandi dulu Jadi semayang tu jadi ringan. Dia mengengang-engangkan semayang. Tak kala dia nak semayang, maka semayang tu jadi berat. Payah nak semayang, bukan dok semayang. Tapi semayang tu dia jadi berat, dia jadi lekok dulu. Ya pola kok ni tengok siapa buat sapu-sapu dulu. Semayang juga, bukan dok semayang. Ya, jadi semayang tu duduk atas diri dia tu jadi berat. Sebab apa gitu? Sebab Tuhan jawab dah. Rupanya hati dia tak apa molek dengan Tuhan. Maksud tak apa molek tu, hati dia tak kosong. Jawapannya atas apa? Mungkin atas kita sendiri. Kedak gitu kan. Mungkin atas kita sendiri. Siapa? Wallahu a'lam. Saya sendiri pun boleh jadi. Dah. Dan kalau orang yang mengambil berat tentang sembahyang, ta'ammul, perhati, dah, menunggu-nunggu untuk nak sembahyang, sembahyang tu jadi ringan. Dah, berasa seronok dok sembahyang. Orang-orang para awliya illah, para salafus soleh, boleh sembahyang tu kok Allah berasa lega. Lega sangat. Bila sudah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi tu, mari selalu dah. Sekarang asal pula ni, hati tu azam dah nak semayang. Tu dia panggil ad-daimuna ala salat. Orang yang mudawamah, mengekali semayang. Itu maksud yang dihuraikan oleh Syekh Daud Fatani dalam kitab dia. Walladzina hum fi salatihim daimun. Daim tu dengan makna dia menterjemahkan ayat tadi, bila selesai saja dia melaksanakan sembahyang, mari selalu dah dalam hati kono ada tu. Kita ada kedak tahu? Kalau tak ada, nak wakil lalu mana ni? Sudah sembahyang Isya kan, habis lalu dah ni subuh pula ni. Nak awak ni tunggu ni subuh ni. Dah. Jadi orang yang tidak ada daimuna ala salah ni, yang tidak ada mudawamah dalam sembahyang, sudah wi salam tu tak ada apa-apa. Tak ada kata ingat, tak ada kata nak buat pula, tak ada. Baik. Jadi balik pada kita tadi, orang yang sedemikian, Nabi tengok kepala dia tu kena rembah mau di batu. Nah, itu di antaranya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok sendiri. Baik. Kemudian maka lalu sallallahu alaihi wasallam di atas beberapa kaum
Nah, di atas beberapa kaum kubul mereka itu. Kubul tu makna ambil daripada perkataan qabala. Qabala maknanya holek depan. Holek depan lah. Dia ada depan, ada belakang. Holek belakang tu dia panggil dabara. Bila duduk dia orang, dia panggil dubu. Jadi kalau bunyi dubu tu tak apa caruk sangat. Orang Melayu dia tukar dah. Yubo jing jadi jubu. Bukan kata benda sama je. Orang Melayu dia tukar dah tu dia bubuh jing jadi jubu. Nah, kalau tuan-tuan dengar hamba sebut jubu, oh ustaz tu cara. Ya tu. Dak tula je. Cuma hak Arab tu dubu. Dabara dubur. Mana hak belakang. Hak depan tu ambil daripada perkataan qabala. Jadi kalau duduk dia orang, dia panggil kubul. Jadi Nabi tengok pada kubul mereka itu ada apa? Sepotong perca. Dan sepotong perca di atas dubur. Perca tu makna secopeng. Halik depan ada secopeng, halik belakang ada secopeng. Hari ni kau panggil bikini dah kali mana? Cek ada satu. Satu. Halik belakang? Halik belakang tu kadang-kadang tali saja pun ada. Puak-puak kera pakai tu. Tali saja. Tali buat timbang air tu lah. Timbang air buat rumah batu tu. Tali saja. Boleh jadi puak tu dah. Jadi ada secopeng halik depan, ada secopeng halik belakang. Dihalaukan mereka itu seperti halau binatang pada dori'. Apa dia? Dihalau binatang pada dori' ni. Dori'un iaitu kayu yang berduri. Dan zakum. Apa dia zakum? Kayu yang sangat pahit yang tumbuh di dalam neraka. Rupanya dalam panah gitu ada juga pohon kayu tumbuh. Nama dia pohon zakum. La'akiluna min sajarin min zakum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him. La'akiluna min sajarin. Ahli neraka, tuan cerita ahli neraka tu, sesungguhnya makanlah mereka itu syajarin akan satu pokok min zakum, daripada zakum. Famali'una min hal butun, maka memenuhlah akan perut-perut mereka itu. Kata dalam tafsir sebut, kalau dia makan tu habis putus, habis segala orang-orang perut usus-usus, habis putus. Lepas tu diberi minum kepada mereka itu fasyaribuna alaihi minal hamim, satu air temaga. Air temaga tu yang dipanas, tembaga yang dipanaskan. Maka ahli neraka saat ni dicerita dalam tafsir, dah lah panas satu hadah duduk dalam api. Pakak duduk meraung, duduk menolong, minta dalam tu, minta minum air. Dahaga yang teramat-amat sangat. Maka didatangkan kepada mereka itu daripada air, nama dia hamim. Air temaga yang menggelegak. Apabila datangkan kepada mereka itu hamim, dah dahaga. Ambil air tadi, nak minum. Tak ada siapa lagi di mulut dia. Beradak bubuh muka tu, luruh habis dah lagi muka ni. Itu kehebatan air hamim.
Jadi walaupun dalam keadaan panah, luruh habis daging-daging muka tadi, Tuhan buat pada mereka itu dia panggil dos dia. Qadar dah harga yang terlalu hebat tu. Dalam keadaan air yang luruh daging-daging muka tu, dia minum juga. Minum air tadi. Tahu? Jadi kak kereta TBS 9055 tak tutup lampu. Diharapnya tutup lampu lah. Kepada tuan kereta nombor plate TBS 9055 tak tutup lampu. Diharapkan tuan dia tu pergi suka kereta dia lah. Baik. Kemudian satu jenis pokok yang tumbuh dalam neraka namanya zakum yang sangat pahit, dan batu yang panas, dan bara api neraka Jahannam. Maka sabdanya, siapa mereka itu ya Jibril? Katanya, ialah mereka yang tiada memberi sedekah harta mereka itu. Ada harta tak beri sedekah. Jadi sedekah ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, dengan makna dua. Ada sedekah dengan makna wajib, ada sedekah dengan makna sunat. Sedekah dengan makna wajib tu kena atas zakat. Sedekah dengan makna sunat tu hak lain daripada zakat. Jadi pitih ada, harta banyak, tak sedekah. Jadi esok-esok dia kena hamba lah neraka tu supaya hamba mendatang. Baik. Dan tiada menzalim akan mereka itu Allah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tiada menzalim akan mereka itu. Dan tiada Allah itu menzalimkan bagi hamba-Nya. Tuhan dah buat zalim ke hamba dia. Sebab apa? Tuhan khabar belaka dah. Orang lebihan daripada harta, maka kena beri zakat. Maka dia tak beri zakat. Orang lebih daripada harta, maka kena ada kesiamlah kepada orang fakir, orang miskin. Wa ita'izil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Dia suruh kita beri. Ita, berilah oleh kamu. Yang pertamanya zawil qurba. Kalau mula-mula kita kena beri sekali, kita kena bubuh zawil qurba, kaum kerabat kamu. Sebab kelebihan kaum kerabat tu disebut dalam kitab tu, dia ada dua perkara. Yang pertama, mengeratkan silaturahim, hubungan kaum kerabat. Kita jatuh seorang kita ni abang, senang tak? Boleh projek situ, buat projek sini, perumahan situ, perumahan sini. Kita ada adik seorang, kerja tak pandai ikat batu, pasang lokang gitu je. Goknya beranak ramah, 7-8 orang tu anak. Gok ni tanya-tanya harga ni buka-buka sekolah ni nak pakai duit banyak. Kita abang hak pitih banyak ni, hak harta lebih ni, kena beri ke adik dia, adik kita. Pasal apa? Dia panggil zawil qurba. Jangan kita beri ke orang lain, beri ke orang kerabat kita dulu. Ni hak jauh-jauh nak ada, mari lah kau rasa nak bakar piti, mari lah. Apa gitu nak. Baik sangat ngesaing dia. Adik duk belapang biar rumah. Kamu tu buruk, yang orang dekat nak putus ekor. Tak tolong sekarang. Ada jenis manusia gitu. Adik-beradik payah. Orang tanya adik dia ni, oh adik kita dia, jadi apa malah kata. Malah lalu dah. Kalau ngesaing-saing projek, alpah minum air, alpah minum air, alpah makan malam. Siap hello lagi malam-malam. Hello, malam tu yang ni makan mana ni? Seafood situ, seafood sini.
Anak dara biar-biar rumah tu tepek arai kali. Orang cepok pesangga orang 5 ria tu kau tak tahu supik pakuan ni. Dah, amai. Bobak sadok supik. Anak saudara. Dara dah cara. Ini nyakit orang kita gitu. Ada ni pasal tu. Ada. Jadi yang kita mendahulukan dalam masalah begitu zawil qurba wa ita'idil qurba wal yatama. Cari orang anak-anak yatim. Dan wal masakin. Kemudian baru cari orang miskin. Tu step dia. Nah, orang-orang anak-anak yatim kok tak ada piti kok susahnya. Ya, malah saya jumpa seorang susah. Orang tua dah, tapi yang bini muda. Dah bini mati. Kata dia bini boleh muda bini ni, cakap semua. Kata kena ke dia. Umur 80 lebih ya. Boleh anak orang. Darjah 1, darjah 2. Dia kata gini, saya lah dia kata nak anak ambil air tu. Kau nak bela ambil air tu. Sepagi tu dah tua. Buat kerja tak boleh dah. Duduk selembek atau lembek sakit sendi tak boleh bangun. Sebab tu lah zaman-zaman dulu kita dengar ada orang wih kau orang ni anak. Rupanya ada lagi lah ni. Tak ada belanja. Dan kalau kita sama Islam ni tak berhati, sebab itulah Sayyidina Umar tu dia cari orang. Malam-malam Sayyidina Umar ni dia kejar lah, kita kat mana ada orang miskin. Sebab hari ni hari ni suasana dia hari ni orang kaya tu dia saing orang kaya. Sama-sama projek dia lah. Dia tukar Cipna dua tu. Sebab apa? Sama-sama projek. Dah. Patutnya kalau orang kaya ni hati mulia, dia tak payah saing dah sama kaya dia tu. Dia kena saing orang miskin, cari orang miskin. Ada berapa orang hari ni orang kaya cari orang miskin? Orang miskin tengok jauh-jauh sama-sama projek dia. Lepas tukar kereta tu, lepas tukar kereta ni kan. Tukar mau itu kita lain pula tu orang miskin tu. Kereta lain pula tu mula kat lain ni. Bukan gitu. Beliau lain pula, nampak beliau lain pula. Dah. Jadi kalau kita tidak bersikap lagu ni, tuan yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bukanlah maksud saya nak mukul orang tu, nak mukul orang ni dah. Sikap. Supaya kau raya. Raya orang kaya dia raya sama kaya dia je. Dah. Patut orang kaya ni saya nak saja bila masuk air raya dia ada tu kereta pickup tu Storm, dia ada Ranger, mini market, hypermarket tu berah dalam, yang banyak-banyak. Berah, bubur susu, bubur gula pergi jalan lah kapung. Ni dak dia angin tak boleh jalan sama orang kaya, sama orang miskin. Dia suruh mari moh dia buat hari terbuka. Minta maaf saya sebut jangan ada yang terasa. Buat hari raya tu panggil orang makan, cuba bayar. Orang lugar dah main ngotapel lagi kuih tu ni lagi kuih ni lagi mana. Mari demo open house. Nak suruh orang pergi moh dia. Sebab apa? Bila pergi moh dia tu banyak hal lah. Tak dia harga mahal. Lepas tu keten dia panggil, bahasa putih panggil keten. Lasi lah. Potong luar ni ke berapa sekaki. Bila orang mari rumah, jadi orang miskin ni tukar motor jauh-jauh, dia ambil duku. Anak 3, 4.
Makan lagu mana sangat? Dia tak makan sepinggan rumbu tu dak. Dia cuek tu lari. Jadi hak tu dah payah sebenarnya sekalinya. Bawa gula, bawa beras, bawa apa, biskut apa, bagi sejabis orang. Tak apa ada mari rumah apa. Biar orang kaya pergi rumah orang miskin. Baru kena. Ni tak suruh orang miskin pergi rumah orang kaya. Tu suasana dia hari ni. Sebab apa? Orang miskin tak buat rumah terbuka. Tak ada orang miskin buat rumah terbuka. Tak ada. Jadi kalau orang kaya tak mau buat rumah terbuka pun tak apalah. Dia pergi buka rumah orang miskin. Banyaklah lah kapal orang miskin. Dah. Jadi suasana hari ni tuan-tuan sekalian, saya nak kata gitu keadaan. Dah. Jadi baik. Maka sikap-sikap yang seperti itu tidak wajar ada di kalangan masyarakat kita. Sebab itulah Nabi ditayangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala filem tu, dinampakkan bahawasanya orang hok yang hebat-hebat, orang yang kaya-kaya, pakai baju harga mahal ni, baju 400 lah kan, 400 ada nombor sini, nombor atas belakang ni. Ingat dulu ke orang-orang lah berjaga tu je ada nombor. Mana ada nombor baju ni. Cak baju tu habis binatang. Dah. Mula ada cak broja. Lepas tu cak sipu. Lepas tu cak apa lagi? Cak kuda. Habis binatang buat cak baju pakai. Jubah ni cak ni. Ada cak kuda dah. Tapi hak cat natang tu mahal. Baju cat natang. Jadi mu bakar baju mahal, mu bakar kasut mahal, mu bakar tali pinggang mahal, tapi mu kerekuk. Mu tak beri ke orang miskin. Esok-esok mu bakik ada secopeng, ada Sony. Ni nawak alik depan Sony, alik belakang Sony. Yang hambak di malaikat tu dengan kayu berduri. Ya. Lepas tu ambil pohon sakung tu sumbat dalam perut. Ingat molek ni? Siapa-siapa yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya harta lebih pada orang, maka Tuhan kata wa fi amwalikum haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Harta itu bukan hakmu. Wa fi amwalikum, pada harta-harta kamu itu hakun, mana ada hak. Hak siapa? Lisail, bagi orang yang meminta. Dah. Kemudian ada juga atas harta kamu tu ada hakmu, tapi mu tak jumpa cari. Orang tu orang mana? Wal mahrum, dia tak minta. Dah, dia tak minta. Sebab apa? Wujud jenis manusia yang disebut, yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, yahsabuhumul jahilu aghnia, menyangkalah oleh orang-orang yang tidak tahu itu humul aghnia, orang tu kaya. Sebab apa? Dia tak minta dengan orang. Nah, hari ni saya baca satu dalam tu lah, kawan saya kiri dalam Facebook tu. Dah. Dia tunjuk baju seorang budak. Nah, ada baca? Nah, budak tu baju kotor berapa kali. Tak ada disiplin budak ni. Dia kata, kenapa kamu datang lewat sekolah? Dia tak jawab, dia bekau. Esok awak kena datang awal sekolah. Dah. Tak jawab juga, jawab bekau. Masuk 3 hari. Dia kata, kalau kamu mengulangi benda yang sama, dia kata, cikgu akan denda mu. Pukul.
Masuk hari yang ketiga, panggil lambat juga. Cikgu pun cikgu ni cikgu cerita ni. Cikgu heret budak tu, dia lebihnya tampung tu. Budak tu tak kata apa, dia senyap. Tubik air mata je berah. Tubik air mata. Tak lah kata lawan ke apa, tak. Lepas tu dia cikgu tu ingat dengan denda tadi, budak ni tak ulang lah. Mari datang lewat sekolah ni. Keesokan hari yang sama, mari lambat juga tu. Cikgu tu kata tak puan, mari lambat juga. Mari kena godang dah, ai budak ni tak erti semua. Jadi cikgu ni punya mari fikir, dia kata ada orang panggil orang putih panggil something. Ada sesuatu budak. Biasa nak pergi cek. Dia pergi jauh-jauh. Dia turut. Dia tanya-tanya turut budak tu. Rupanya dia jumpalah rumah. Duduk di satu rumah setinggal yang baik sungguh. Dia nampak budak tu ada cacang duduk pintu. Tak pakai baju sekolah. Tiba-tiba dia kata ada seorang budak lelaki yang berlari begitu laju, sapa di depan pintu, pecah-pecah baju, pecah-pecah seluar. Ui ke ada cacang kat ni. Ada cacang tu ni hak jaga piak tu. Rupanya dia tak ada baju, dia gila dengan abang dia. Dah. Bila dia sapa sekolah, cikgu pun kabarlah ke dia. Cikgu tu peluk dia, jerit selalu, rasa salah dia kata budak tu. Jadi budak cikgu tu tanya tak, apa awak tak minta maaf dan awak tidak beritahu cikgu mu tak ada baju, apa tak royak? Dia kata mak saya larang sekali-kali saya meminta-minta kepada orang. Ni lah nak khabar Tuhan sebut dalam Quran tu, yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang tak reti tengok kata dia ada pitih. Dah, bukan hak bersama mung tu. Hak bersama mung tu tipu. Nateh malah. Duduk kalang store pergi ke laut Cenering, ambil gambar dengan batu lipu. Ada kena sabar, apa panggil ke budak tu. Tu pun tanyalah. Dia tanya, dah tak beli ke makan makanan? Dia suruh budak tu belakang. Dia kata orang lain beli, ayah saya tak beli, saya tak makan. Ayah saya tak ada piti nak beli. Kumpullah TV. Dah, waktu pakak-pakak mari solo gohok tu adun kawasan ni warilah berah nak tunjuk muis dekau kono-kono. Atau menipu. Jadi ada tuan-tuan sekalian, ya Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, orang yang miskin yang tidak meminta-minta. Sebab apa? Inilah orang miskin yang mana hati dia cukup mulia. Sebab itulah kewajipan orang kaya, dia kena pergi cari orang gini. Dia steady je nampak. Dah, anak 6, anak 7. Dah. Tapi di rumah dia, kalau kita pergi tengok, ada satu ki dia minum dalam botol Nescafe. Tak ada gelas sama dia. Tapi dia steady. Ustaz tu, ustaz seorang ustaz tu steady. Orang pergi di rumah dia, sabar mentah dia kata. Ingat nak buat apa? Dia pecah serban dia. Aduh. Tak ada tika pun. Suruh duduk serban. Wah steady dia. Suruh apa dia? Wah dah. Terduduk. Sapalah akak air kokek-kokek. Bola botol Nescafe. Tak ada gelas. Tapi dia steady. Inilah Tuhan puji dalam Quran. Jadi orang kaya kena pergi cari orang gini. Ada orang gini, dah sebut dalam Quran. Jadi baik,
balasan kepada mereka-mereka tadi yang tidak melakukan sedekah tu. Begitulah balasan disebut dalam kitab kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, kemudian lalulah sallallahu alaihi wasallam di atas beberapa kaum. Antara hadapan mereka itu daging di dalam periuk masak. Depan dia tu adalah duk perasak sup ke daging singgang ke apa, adalah hak masak. Dan yang satunya daging yang jahat, yakni daging yang mentah dan busuk. Maka jadilah ia memakan mereka itu, memakan daripada yang jahat lagi busuk, dan meninggalkan yang masak. Dia tak makan hak masak, dia makan hak busuk. Dah. Maka sabdanya, ya Jibril, hai Jibril, siapa mereka itu? Maka katanya, ialah orang yang berzina mereka itu, dan ada padanya perempuan yang halal lagi baik. Dan maka mendatangkan seseorang daripada mereka itu akan perempuan yang khabisah. Dicari perempuan-perempuan zina. Dah, dicari apa nama ni? Kau dulu orang panggil porong. Dicari porong situ, porong sini. Dah. Yakni hak yang haram, mendatang mereka dengan zina, maka bermalam sertanya sehingga kepada subuh. Pasal zina tu sudah jadi satu budaya dah hari ni. Dah, orang puang pun perangai pelik kau. Kau sebut tok lelaki nak bini, pina nak kau. Tapi dia tahu tok lelaki dia zina. Bila tahu tok lelaki zina, dia boleh kucai air. Tok lelaki balik tu, abang nak kena air bang. Tapi kalau sebut abang nikah lain bang, pergi mahkamah. Dah, dapat pekat orang puan bila sebut tok lelaki ni kalau lain kau. Dah, dalam TV dia aja tunjuk kalau you betul-betul tak nak kat I, ceraikan I. Ceraikan I. Kalau betul-betul you ada perempuan lain, ceraikan I. Ceraikan. Betul mainnya puak ni. Dah. Gap zina tu dengan orang lain tu biasa je. Sebab tu lah anak-anaknya duduk tengok drama sangat bahaya. Sebab apa? Orang panggil skrip zina tu sudah jadi biasa. Anak kita, anak dara umur 15, 16 pakat lengok ke drama. Kalau drama tu dia kata mana? Dia kata you kena bertanggungjawab atas apa yang you lakukan. I mengandung anak you. Nanti you, I mengandung anak you. Bukan anak pari dah, anak you. Nah, ayah ada skrip zina tu jadi biasa kan? Biasa. I mengandung anak you tu biasa lah. Cuma I mengandung anak pari tu tak berapa ada. Anak you. Dah. Jadi benda-benda gini sudah dibiasakan. Kita dibiasakan dengan zina. Sebab drama-drama dalam TV tu kalau tak ada hak jahat dak. Dak sedap kali tau. Ada drama gambar ramai gasing tak? Drama tapi gambar ramai gasing. Pukul. Ada tak orang tengok drama? Ada. Ya ada hero, ada heroin. Ada hak baik, ada hak jahat. Dah. Satu pula hero, nak jadi hero kena. Hero kena ada tina. Lepas tu hero kena bina kau. Semua hero ustaz tu kan. Kena bina kau lah hero. Hero kena pakai joget. Dah. Ada satu kes saya nak sebut tuan-tuan sekalian. Nak khabar pertumbuhan kanak-kanak hari ni tak serupa dengan dulu. Ni cerita benar, bukan cerita saya reka ni. Saya duk besuk dulu saya duk besuk. Jadi jiran saya sebelah tu dia ada anak kecil-kecil. Waktu rasa ke dok tadika lagi. Rumah ni tak ada TV, tengok ustaz. Jadi budak dia tak
Kecek je dok sekolah tadika lagi. Dia tanya mak dia. Dia dalam TV tu kan dia nampak hero dengan heroin ustaz tu duduk guling, duduk joget, duduk apa buat tu pasal guling memang sedap. Dia kata mama, dia kata kita nak tanya mak, dia kata apa gua tu kita kerah, dia kata. Dia tanya. Kita tengok dia tu joget, dia kata gua tu kita kerah, dia kata mak, apa mak? Budak tu tanya, hak kecek tu tanya. Dia kata buahmu tengok pasal Natal ni. Aku kata buah kelih macam kelih. Oh, mak tu marah anak kelih. Besar tu dia ada dia rasa. Bila dia tengok heroin ustaz comel, duduk guling, duduk golek, duduk joget, duduk apa dia tanya mak dia. Jadi mak dia tidak. Cuma dia katakan anak dia mau tanya lagi tu, dia kata mau buah kelih atau buah kelih mau jadi kelih atau. Dia marahkan anak dia. Sebab apa? Nak khabar deria budak hari ni tak serupa dengan budak dulu. Dah. Tanya jimat budak dulu dah. Dia main apa benda ni? Main wacokok, main petik mata laki puan tu kan? Orang lelaki bakal luar sekat gitu ke kain kilah dinding dah. Orang perempuan bakal kain dah. Kalau baju tak bakal. Naik dah dah, tahu naik dah. Tahu naik dah. Tak tahu berkhabar. Tapi nak khabarnya budak-budak dulu tak pergi cuek. Kada yang pergi cuek. Dah. Nak khabar budak dulu. Tapi budak dulu ni kata lebih main. Kalau lebih main. Jadi baik tuan-tuan sekalian. Mereka yang mendatangkan perempuan yang khabisah, yakni perempuan jahat. Sedangkan ada padanya perempuan-perempuan yang halal yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka lalulah sallallahu alaihi wasallam di atas beberapa kaum yang menggunting akan bibir mulut mereka dengan penggunting daripada api. Tiap-tiap diguntingnya kembali seperti barang yang ada dahulu. Dah. Tiada lumpuh mereka itu daripadanya. Tiada lumpuh tu mana tak letih lah. Tubik mucung guting, guting sama. Kerja dia guting je. Sabdanya, hai Jibril, siapa mereka itu? Maka katanya, inilah segala khutbah wal fitnah. Siapa dia khutbah wal fitnah ni? Yakni orang yang mengajar akan pengajar yang membawakan kepada fitnah kepada orang. Yang ngajar dia ahli agama. Mana khutbah ni orang penceramah. Orang pandai saraf. Tetapi sarahan dia tu mengajar dia tu membawa kepada fitnah kepada orang ramai. Hari ni banyak lah. Kalau orang ngajak agama kat dia kondang situ, dia kondang sini, hak ni tak betul, hak ni bid'ah, hak ni begini. Tapi hak maksiat, hak apa ni tak cara. Dia dah ambil doli pun. Ni awak maksiat, awak pesta tu, konsert tu, minum arak situ, tak cara. Sedangkan dia orang lain. Sepatutnya dah umur orang lain mula duduk depan lawan hak tu. Tapi dia ni tak. Dia jadi khutbah wal fitnah. Dia bawa sarahan dia, pengajaran dia tu boleh jadi fitnah kepada orang ramai. Jadi esok-esok nanti kelih lah. Mulut dia tu kena guting. Baik. Kemudian datanglah sallallahu alaihi wasallam atas satu lubang kecil. Keluar daripadanya lembu yang amat besar. Dan jadilah lembu itu berkehendak masuk ke tempat keluarnya.
Ada satu lubang halus je. Kata setengah riwayat macam lubang jarum. Dalam lubang jarum tu ni, hak kecil tu tubik lembu. Ya. Kemudian berkehendak masuk kepada tempat keluarnya, masuk semula. Maka tiadalah kuasa ia, yakni lembu tadi. Mana lembu tu tak boleh nak masuk. Maka sabdanya, hai Jibril, siapa mereka itu? Maka katanya, inilah laki-laki yang berkata ia dengan satu kalimah, maka menyesal atasnya. Maka berkehendak ia bahawa kembalikan ia, maka tiada kuasa. Orang beri petua satu-satu petua. Nah, kata satu-satu perkataan. Bila dia sedar perkataan dia tu salah, perkataan dia tu membawa pada keburukan, dia sesat nak. Seolah-olah kata, kalau orang hari ni kata, dia kata cuba tarik balik. Hari ni kata tarik balik. Tarik gua ni, dia kata begitulah ngemulu. Saya tarik baliklah di atas kenyataan saya. Kata gitu. Jadi kalau dia nak gustang mula perkataan dia tu, boleh ke tak? Tak boleh. Itu Tuhan sifatkan pada mereka itu. Kemudian melalulah Rasulullah SAW di atas beberapa kaum yang besar perutnya seumpama rumah. Tiap-tiap bangkit berdiri seorang daripada mereka itu, gugurlah ia atas mukanya. Orang tu perut dia besar rumah. Besar rumah perut dia. Kemudian dia bangkit nak bangun berdiri, jadi sembang. Kata dia panggil gugur atas mukanya. Dan manusia menjijak-jijak akan mereka itu. Dan ia gempa mereka itu kepada Allah Subhanahu Azza wa Jalla. Maka sabdanya, hai Jibril, siapa mereka itu? Maka katanya, mereka itulah yang memakan riba daripada umat Tuhan hamba. Tiada berdiri mereka itu melainkan seperti berdiri orang yang dipukul akan dia oleh syaitan daripada sentuhnya, yakni orang yang dia akan berdiri pada hari kiamat tu, dia kata ya taqabbatu syaitan. Orang dia bangun tu macam orang kena rasuk syaitan. Esok-esok dia bangkit tu gelepar, dodang gelepar. Sebab apa? Kerja dia ni atas dunianya makan riba. Riba tidak berapa digunakan. Hari ni orang tak panggil riba. Ada istilah panggil riba. Bank-bank ada panggil riba ni. Ni awak makan riba lah sekarang dah. Ada kata? Ada. Awak nama dia. Nama dia interest nama dia. Interest tu. Awak nama dia. Awak tak macam riba gitu ni. Tapi kalau sebut riba, tak boleh, tak baik, haram. Sebut kat babi. Babi tak sahur. Tak panggil dah babi. Orang panggil khinzir. Bila sebut khinzir, tak berasa macam ke babi tu dah. Sebut kat zina. Zina hak jahat. Dia tak panggil zina, dia panggil sumbang mahram. Si tua ni telah melakukan sumbang mahram dengan anaknya berumur 13 tahun. Jadi orang tengok sumbang mahram. Kalau sebut berzina dengan anaknya, zina dengan anak. Tu dah. Kalau sumbang mahram, sumbang mahram ni, sumbang mahram. Kanda istilah ini dia tukar kan. Hak Tuhan marah, hak sebut dalam Quran tu. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dia sebut dalam nama riba. Sebut kat bank. Bank tu ada riba, tidak sebut. Dia tak tulis ini bank riba, tak boleh. Dia tulis konvensional. Konvensional tu makna riba lah. Nak apa? Sedap. Bank riba lah. Sebab tu pada Islamic finance, Islamic gini, mudharabah, murahapah, banyak hal. Jadi walhasilnya
Halal dengan haram tu dia duk gomo sekali dalam tu. Dia duk gomo dalam tu. Dalam satu bangunan tu. Bangunan tu nama bank hang balik. Dah, hak halal pun ada, hak haram pun ada. Jadi tuan-tuan rojoklah kepada ahli-ahli fuqaha. Saya bukan ahli fiqh. Kaedah fiqh menyebut iza jatama'al halal wal haram ghullibal haram. Apabila bercampurlah antara hak yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram. Lepas tu awak kira sendirilah tuan-tuan. Kau nak bakar kereta, belilah Toyota Wahulu tu dulu. Bakar. Kau buat kerja kerja. Boleh tolak kan 700.5. Dah buat kerja belum ni boleh 3,000. Belilah pula hak wagon tu sikit. Ni besar sikit. Kerja pula kerja. Hai, hak ni 3,500 dah aku. Dah 1,700 orang. Nah, jual 1,700, hak wadah-wadah kerja ada 10,000. Amli hak besar sikit. Tak payah sikit Tuhan nak nyanyi ke manusia. InsyaAllah. Macam kot orang nega. Orang nega orang kaya-kaya tu dia start jual botol je nak kebal. Jual botol, lepas jual botol, jual apa ni, tukar perniagaan sikit, naik perniagaan sikit. Learning asset dia juta-juta. Saya tanya, Haji ada buat pinjaman? Tak lah. Pinjaman apa? Sebab apa? Hak tak ada riba ni berkat. Hak ada riba putus ke laut, acuh. Hak pinjaman. Bahan dah orangnya, curi dah orang, apa, suruh gitu gini. Mula-mula starting niaga tu sedap lah. Beli dengan masang, dengan enjin, dengan apa, lori 20 T, skometer 3 T, lepas tu backhoe tu 6 T. Learning tak ada shooting. Tahu tak ada berkat. Orang yang beramal dengan amalan riba ni, saya nak sebut tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ada mata, ada lendir sendiri, tengok lah. Tak percaya. Hak niaga besar ni boleh tergantung itu hak niaga besar. Learning bagaimana ni lah? Ada jatuh habis dalam niaga. Apa? Terlibat dengan benda-benda yang dikatakan riba. Tu atas dunia. Akhirat mu nanti tunggulah esok-esok. Ingat molek dah. Sebab tu set-set sejik kita ni, set-set surah kita ni, bersihkan diri kita daripada riba. InsyaAllah kita selamat, hidup kita berkah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah. Jadi panjang lagi pembicaraan kita, dan insya-Allah kita berhenti setakat ni dulu pada malam ini. Qala al-muallif rahimahullah taala, maka lalulah sallallahu alaihi wasallam di atas beberapa kaum yang bibir mulut mereka seperti bibir mulut unta. Insya-Allah kita akan semula lah pembicaraan kita. Wallahu subhanahu wa taala alam.